Batu Gajah, sebuah bandar kecil yang terletak kira-kira 24 km dari Bandaraya Ipoh, iaitu kawasan yang menyaksikan kemajuan industri biji timah suatu ketika dahulu. Berada dalam daerah Kinta, kehidupan masyarakat pula sederhana kerana tidak seperti bandar besar. Suasana di Batu Gajah lebih tenteram selain terhindar daripada hiruk pikuk kota. Bagaimanapun, ketenangan bekas bandar perlombongan biji timah ini pada 17 Julai lalu berbeza daripada biasa apabila pihak berkuasa telah mengambil langkah berjaga-jaga ekoran satu kejadian jenayah yang telah dilaporkan. Pada tarikh tersebut, sekitar pukul 8 pagi, arahan diterima daripada Komander 69 Komando Pasukan Gerak Khas Hulu Kinta Polis Diraja Malaysia berkenaan tugas yang akan dilaksanakan susulan satu insiden di Malaysia Railway Academy. Namun, sebelum masuk ke video berikutnya, sila klik tombol subscribe, like dan share jika anda suka video seperti ini agar channel ini bermanfaat dan kekal aktif. Berdasarkan maklumat risikan cawangan khas Ibu Pejabat Polis Daerah Batu Gajah sehari sebelumnya, iaitu pada 16 Julai, sekumpulan pengganas telah menculik seorang kenamaan dan pemandunya di stesen Petronas Batu Gajah serta melarikan kenderaan pacuan 4 roda yang dinaiki. Pada 17 Julai, lebih kurang pukul 10.50 pagi, kumpulan ini meninggalkan kenderaan pacuan 4 roda dirampas di stesen ETS Batu Gajah menuju ke depo kereta api Tanah Melayu Berhad kerana ETS mengalami kerosakan teknikal. Turut dijadikan tebusan beberapa orang awam dengan petugas KTMB yang berada di dalam tren tersebut, termasuk 3 anggota polis bantuan. Kumpulan ini menuntut ketua mereka yang dipenjarakan di penjara Tapah dibebaskan serta meminta wang tebusan sebanyak USD 1.5 juta berdasarkan tinjauan risikan. Kumpulan ini dikenal pasti berada di depo Batu Gajah. Rentetan daripada insiden tersebut, Komander 69 Komando telah mengarahkan Skuadron Bravo, iaitu salah satu skuadron di bawah 69 Komando untuk melaksanakan gerakan menyelamat tebusan dan meneutralkan pengganas di kawasan tanggungjawab. Musuh yang bakal mereka hadapi juga bukan calang-calang kerana mereka adalah askar upahan yang didalani bekas komando sebuah negara. 3 daripada anggotanya juga merupakan bekas tentera serta memiliki kemahiran tinggi termasuk boleh melakukan tindakan sabotaj. Situasi gempar berlaku di Pekan Batu Gajah. Yang mendapat perhatian ini adalah senario yang disimulasikan pada latihan akhir latihan dalam perkhidmatan Counter Terrorist Team Skuadron Bravo Siri 1/2022 Pasukan 69 Komando. Latihan ini turut dijalankan dengan kerjasama IPD Batu Gajah dan Malaysia Railway Academy Batu Gajah. Ketangkasan gerak menyelamat yang dipamerkan oleh 69 Komando itu jelas menunjukkan kebolehan pasukan khusus ini dalam menghadapi ancaman. 69 Komando merupakan sebuah unit yang mempunyai kualiti dan standard tersendiri serta memiliki keupayaan untuk diatur gerak melalui darat, laut dan udara, membolehkan ia berkeupayaan melaksanakan penugasan yang melibatkan isu-isu keselamatan dan ketenteraman awam. Unit ini yang dahulunya ditubuhkan untuk memerangi pengganas komunis di hutan belantara semasa insurgensi, mempunyai kemahiran yang sangat tinggi dalam peperangan di hutan dan kemahiran menjejak dan mengesan yang terbukti melalui operasi-operasi yang berjaya dilaksanakan. Dalam LDP itu, Pegawai Medan 69 Komando, Deputi Superintendent Hamzah Abdul Rani telah memainkan peranan utama dengan bertanggungjawab merancang segala pelan tindakan simulasi di lapangan. LDP ini melibatkan seramai 60 pegawai dan anggota 69 Komando serta 7 buah aset darat dan udara. Kemunculan beberapa aset darat milik pasukan elit tersebut dan aset udara dari pasukan gerakan udara seperti drone jenis DJI Mavic 300 RTK dengan disusuli bunyi letupan tembakan untuk menumpaskan pengganas nyata memberi satu gambaran ancaman sebenar yang dihadapi oleh warga PDRM. Terdahulu, latihan dimulakan dengan sesi war game atau simulasi perang oleh pegawai dan anggota 69 Komando
untuk mengatur kedudukan serta merancang pilihan-pilihan untuk melancarkan serangan sebelum satu pilihan terbaik diputuskan. Pada papan di atas meja dalam Dewan Operasi, semua anggota Skuadron Bravo teliti mendengar rancangan yang dilontarkan oleh ketua-ketua terlibat sebelum diputuskan oleh Komander Skuadron sebagai pilihan yang sesuai. Manakala pada sudut lain berdekatan, Komander 69 Komando mendengar dengan teliti perbincangan tersebut sambil matanya tajam melihat model di atas meja serta sesekali menjeling pada butiran-butiran yang tertulis pada papan kenyataan di atas pentas. Hasilnya, Skuadron Bravo memutuskan untuk melancarkan serangan ke atas kereta api ETS yang membawa pengganas dengan menghentikan kenderaan tersebut sebelum melakukan serbuan. Selesai taklimat operasi, kesemua anggota Skuadron Bravo membuat persiapan tempur. Anggota yang berseragam hijau masing-masing mula mengenakan jaket kualis peluru, memasukkan kelopak peluru ke dalam sarung vest selain mengetatkan tali pada pakaian dan senjata. Perkakasan dan senjata sebenarnya telah pun disiapkan lebih awal sebagai persediaan sekiranya gerakan perlu dilakukan pada sebilang masa. Melihat pada keadaan tersebut menggambarkan betapa anggota 69 Komando ini sememangnya berada dalam keadaan telah bersedia untuk diatur gerakan berdepan musuh. Setelah semua kelengkapan dan persediaan siap dibuat, ketua serangan memberikan isyarat tangan sebagai tanda anggota untuk sedia bergerak, manakala pada masa sama pemandu kenderaan berperisai mula menghidupkan enjin kereta perisai tersebut. Sepantas kilat, 8 anggota mula memanjat untuk berdiri sambil bergayut memegang sisi kenderaan, iaitu masing-masing 4 pada kiri dan kanan kenderaan tersebut. Manakala 2 berdiri di belakang kenderaan dengan ketua serangan di tempat duduk penumpang hadapan. Sebaik isyarat go diberikan komander, kenderaan Jaws terus meluncur lalu meninggalkan kawasan Dewan Gerakan menuju ke sasaran, iaitu kereta api ETS yang ditawan pengganas. Sementara itu, di landasan, beberapa letupan kuat kedengaran sekaligus menghentikan kereta api ETS yang sedang bergerak. Musuh yang dalam keadaan terpinga-pinga cuba berbuat sesuatu dan sesekali dilihat menjengah keluar tingkap dengan pelbagai persoalan. Pada jarak 100 meter dari landasan, kereta Jaws yang membawa anggota serangan berhenti sebelum kesemua 11 anggota turun dalam keadaan taktikal satu barisan berlari pantas menuju ke arah kereta api tersebut. Tembak-menembak kedengaran tanpa menghiraukan risiko. Kumpulan serangan yang didahului anggota pembawa tangga bergerak pantas tetapi berhati-hati pada pintu kereta api untuk meletakkan tangga seterusnya bagi membolehkan anggota serangan menyerbu ke dalam kop. Latihan yang dijalankan ini adalah untuk memahirkan skuadron dalam bagaimana membuat keputusan ketika berlakunya operasi. Sebagai command and control dalam sesuatu gerakan, ia mempunyai prosedur dan dengan latihan ini dapat menyegarkan ingatan ketua-ketua skuadron tentang prosedur membuat keputusan dalam gerakan. Justeru ketua-ketua skuadron perlu membuat analisis misi serta merancang beberapa tindakan yang akan diambil berdasarkan kekuatan pasukan dan juga kekuatan musuh, termasuk aspek-aspek lain sebelum beberapa pelan tindakan diputuskan. Komander 69 Komando, Senior Assistant Commissioner Datuk Abdul Razak Muhammad Yusof berkata, berdasarkan keputusan ini, seterusnya pelan tindakan tersebut akan dibuat perbandingan dan dibincangkan untuk dibuat pilihan oleh Komander Medan termasuk menambah baik perancangan tersebut. Katanya, course of action yang terbaik itu kemudian akan disampaikan kepada operator atau pasukan bertindak bagi melaksanakan pilihan pelan tindakan tersebut. Misalnya, menilai kemampuan kita serta kemampuan musuh. Kita analisa serta membuat perbandingan bagi mendapat apa tindakan yang terbaik, seterusnya merancang serangan secara teratur. Kita kena sentiasa bersedia dalam apa jua pilihan dan sebab itu kita mengadakan latihan di sini agar terdedah pada pelbagai kemahiran. Datuk Abdul Razak juga memberitahu sebagai pasukan khusus adalah wajib bagi 69 komando untuk memahirkan anggotanya dalam apa juga situasi dan kawasan termasuk tempat tumpuan awam. Ini kerana katanya, seringkali ancaman akan berpusat di tempat-tempat orang ramai kerana pihak musuh atau pengganas memilih tindakan untuk mendapatkan perhatian umum. Dalam latihan ini misalnya, kita memilih lokasi depoh KTMB kerana sistem pengangkutan awam juga adalah antara sasaran berbahaya yang boleh dipilih musuh kerana melibatkan orang ramai. Jadi kita kena membiasakan diri dan bersedia. Sebenarnya, ancaman akan sentiasa berubah. Begitu juga keadaan serta cara kita melihat keadaan. Dalam menetapkan sama ada
operasi itu berjaya atau tidak adalah meletakkan perancangan yang seberapa praktikal yang boleh dalam setiap perancangan yang dibuat. Bermaksud, secara asasnya, operasi yang paling praktikal ialah berdasarkan operasi yang paling ringkas dan mudah, tetapi optimum, praktikal dan mempunyai titik temu yang baik. Terima kasih kerana menonton. Tuliskan komen anda di bawah dan semoga video kali ini dapat memberi manfaat kepada anda.